إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ونعم على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معالف قدس الله سره. Syahadan situ. Surat 69. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, dan lagi pula makam baqa itu kemudian kembali kepada zahir syariah. Itu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengerjakan ia akan barang yang disuruh akan dia oleh syarak, dan menjauhkan ia akan barang yang ditegahkan oleh syarak, dan memberi ia akan yang mempunyai bahagian itu bahagiannya, menyempurnakan ia akan tiap-tiap yang mempunyai hak itu akan haknya. Maka jadilah ia pada ketika itu baqa billah, ialah yang dituntut. Dan lagi pula maqamil baqa. Apa maqam baqa? Itu ru'yatul khalqi billah. Ru'yatul khalq billah. Kalau fana mana ru'yatullahi bila khalaq. Memandang ru'yah akan khalaq makhluk, tapi billah, dia memandang dengan Allah Ta'ala semua tu. Mana setiap jatuh pandangan dia dengan mata zahir kepada makhluk, maka mata batin dia ataupun ruh dia ataupun qalbi dia sentiasa memandang keterikatan semua makhluk dengan Tuhannya. Itu makna ketuhanan yang diambil daripada tauhid am, itulah iftikar kullu ma'adah ilaih, berhajat oleh yang lain, bergantung oleh yang lain, terikat oleh yang lain kepada Allah Ta'ala. Mana semua makhluk, mana allazi khuliqah, yang dijadikan. Ada pun maqamul ghaflah, dia sebalik ini, dia memandang dengan mata zahir, mata dalam kejam. Mata dalam dia tertutup, dan dia tak ada keperasanan dengan Tuhan. Ya, teruk lagi dalam semayang dia tak perasan Tuhan. Dia semayang tapi tak perasan Tuhan, ingat kata dia mengayau. Ya, itulah huduhnya orang yang tak ada makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Jadi ibadat dia sangkar je lah, dia sembahkan tentang kotak kosong dengan Tuhan. Ya, dia tak ada keperasanan syu'urul qalbi ila Allah, menghadapnya hati ke Tuhan tu dia tak ada. Bayangkan kalau orang menghadap kita, dia buat main-main je. Dia cakap dia buat tak puasang, dia tanya balik, dah benda tak tahu je. Oh. Kalau cikgu dengan murid ni angin cikgu. Ya, dia pergi menampau pun bercakap, tak beri perhatian. Mana keperhatian kita dengan Tuhan tu tak ada, itu satu maknanya ghaflah yang amat keji rupa dia. Ya, tu. Jadi duduk dalam makam baqa maknanya kekal hati dia dengan Tuhan. Apa yang dikekalkan itulah memandang keterikatan makhluk dengan Tuhannya. Memandang tu dengan makna keperasanan, dengan rasa hati, bukan mengetahui. Mengetahui semua orang dah tahu. Kalau tanya apa jadi, semua dia kata Allah, Allah, dia tahu. Tapi tak perasan, tu yang bahaya tu. Ya. Seorang bila tak perasan, macam-macam boleh jadi. Allah, saya tak perasan. Bam dilanggar, Allah tak perasan. Tak perasan ni bahaya. Ya, tak perasan itu bahaya besar. Ya, bila tak perasan, macam-macam benda musibah akan berlaku. Kenapa awak langgar, saya tak perasan. Kenapa awak tak buat gini, saya tak perasan. Kes tak perasan. Lepas tu Tuan Guru saya pesan, kau jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Oh. Dia pesan kita nak takut. Kau jangan cuba-cuba nak lupakan dia. Kau jangan cuba-cuba buat tak perasan dengan dia. Ni zat yang sentiasa melihat kamu. Raqib annallaha yarak. Murakabah kan Allah sentiasa tak putus dengan kita. Kenapa kita kena putus dengan dia, dan siapa kita?
Jadi bila baqa kekal, memandang, merasakan keterikatan segala makhluk dengan dia, dan itulah hakikat dia. Apabila dia tak berasa, itu menyebabkan dia jauh. Sebab dalam tiap-tiap nafas kita ada dua hukum, satu ittisal, satu intisal. Ittisalul qalbi ila Allah tu satu, dia bagi ahli musyahadat sentiasa. Bagi ahli ghaflah dia infisal, dia terjarak jauh, tercerai. Ya, di mana saja dia pandang, hati dia makin jauh dengan Tuhan. Sebab apa? Lagi dia pandang makhluk, lagi dia ingat kepada makhluk, lagi jauh jarak dengan Tuhan. Bila dia tidak ada apa? Muraqabah atau musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sini kata, dan lagi pula maqamil baqa itu ialah kembali zahir pada syariat Nabi SAW. Sebab fana kadang-kadang dia inrimasul aql, ia akan diterselam oleh kerana nur kuat sangat pancaran tu. Dia kata ru'yatullahi bila khalqin. Ru'yatullahi bila khalqin itu fana anda ni. Dia syuhud akan Allah, kadang hilang makhluk. Keperasaan dia dengan makhluk tu hilang, kadang-kadang berlaku syatah. Iaitulah dia panggil keterlatahan lidah. Ma fi jubati illallah. Tadi tidak ada dalam jubahku melainkan Allah. Bukan maksud dia Tuhan duduk dalam jubah dia, bukan. Tapi dia terlancar, sebagaimana berlaku dalam hadis sahih, ya, dalam menyambut taubat kan, bukan dalam Riyadhus Salihin ada bab ni. Hadis sahih Imam Nawawi kumpul dalam babut taubah, dalam bab taubat. Dalam hadis itu menceritakan Allah Ta'ala menyambut taubat seseorang lebih gembira daripada seorang yang terjumpa balik kenderaan dia yang terhilang di padang pasir. Dia naik kuda kan, atau unta dia padang pasir. Padang pasir tahu ya, lautan kan. Di tengah-tengah padang yang panas, tiba-tiba dia letih, dia nampak sebatang pohon kayu, dia pun pergi bersandar. Ya, dia tertidur, dia bukanya mata, kuda dia tak ada. Sedangkan atas kuda tu bekalan minuman dan makanan yang sangat penting. Ya, dia pun cari, tak jumpa, dan dia rasa dia akan mati lah. Ya, sebab tak ada jalan, kita ada minum. Padang pasirnya panas kan, putus air, masya-Allah. Makanan dan minuman di atas belakang kuda dah hilang. Cari dah letak dah, dia tak jumpa. Dia rasa dia mati, dia pergi kali kat bakar pokok tu. Dia kata kalau dia mati, biar dia mati kat pokok ni. Mana biar orang kalau jumpa, orang lalu pun mungkin orang jumpa. Dia pun pergi di pokok, dia bersandar je, tertidur je lah, letih. Dia buka ni mata, kuda dia kat depan ni. Kuda yang hilang tu ada balik kat depan dia. Situ dia berlaku keterlatahan. Dia kata apa? Alhamdulillah anta abdi wa ana rabbi. Segala puji bagimu ya Allah, engkau lah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Dia tak perasan dia cakap. Ya, dia kata engkau hamba, aku Tuhan. Dia kata dia Tuhan badan, itu kan maksud dia kan. Apa sebab dia jadi begitu? Dia mengatakan dia Tuhan, Allah Ta'ala pula hamba min syiddatil farah lagi. Syiddah farah, mana terlampau gembira tu. Dia tak perasan, dia cakap dia tak perasan. Ni banyak berlaku. Ya, bila berlaku suasana qalbi dia kuat satu benda, takut pun kadang-kadang cakap dia terlatah. Dia suka sangat pun terlatah. Begitulah hamba yang hati dia lalai dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan tarik ke dia, sedap dia tu habis. Dia tak perasan. Sedap semua dia pandang Allah. Dia kata, sampai kata mafi jubati illallah, tak ada dan jubah aku melainkan Allah. Mana bukan dia, bukan dia kata maksud gitu, tak. Subhani, maha suci aku dia. Padahal tu Allah Ta'ala punya lapas subhan, maha suci aku. Bukan maksud itu. Maksud apa? Sebab dia sudah karam dia dengan Tuhan, lain tak nampak. Jadi keluar kalam-kalam syatah yang begitu terlatah, itu tidak boleh dia ambil kira oleh syarak. Atau maksudnya syarak tak ambil kira kalau orang dalam keadaan buat kerja bukan dengan sedar. Dengan rufi'al kalam anis salas, ya, diangkat kalam tak dicatat sengaja daripada dia apa, ya, telah terlalai, terlupa. Ya, bila terlupa syarak tak ambil cerita. Kita dalam semayang tiba-tiba terlupa, semayang maghrib 4 rakaat, terlupa, batal tak semayang? Tak batal, cuma dia kena sujud sah. Bila sedar kan dia tahu balik lah. Ya, dia buat semayang tadi, rokok tak ada tumakninah, ini kira hukum fiqh. Dia semayang, tiba-tiba rokok tak ada tumakninah, dan dia sedar yang dia tak ada tumakninah tu dalam sujud. Dalam sujud pertama dia pun sujud, dia teringat confirm memang dia rokok tadi tak ada tumakninah. Dia snap, dia bangun dia. Apa hukum fiqh dia? Batal tak? Tak batal.
sebab tu bukan sengaja. Maka hukum dia kena bangun balik, dapatkan rukun tu balik, rokok balik, ya. Maka terus yang tadi kira lara lah, sebab dia buat bukan dengan kesedaran dia terlupa. Syarak beri kemaafan, kecuali kalau dia dah sampai rukun yang seumpama. Rokok rakaat kedua, dia teringat rokok rakaat pertama tadi tak cukup syarat, tidak ada tumakninah. Sebab Nabi kata, farka hatta tatma'inna raki'an, rokoklah kamu sehingga kamu ada tumakninah dalam rokok. Tiba-tiba dia ingat dalam rokok rakaat kedua, yang rokok rakaat pertama tadi tidak terpakai, dengan bahawasanya luput syarat tumakninah. Maka rokok yang kedua ni ganti, jadi dia kira rakaat pertama balik lah. Sembahyang dia batal tak? Tak batal. Sebab tak batal? Sebab itu bukan sengaja. Begitulah dia kata maafi jubati ilmu, bukan sengaja. Kalau dia kata dalam jubah aku ni ada Tuhan yang mengaku betul macam tu, macam ada ajaran sesat mengatakan Nabi Muhammad tu Tuhan, tu kafir kan. Ya, wa ilahukum ilahum Tuhan kamu tunggal, pada Nabi Muhammad pula Tuhan. Nabi tak mengaku Tuhan, ini ajaran sesat. Ya, begitu juga yang tu sengaja. Ya, yang ni dia terlatah subhani dia. Ya, tu kata siapa seorang ulama besar, wali besar. Allah. Jadi turun balik pada makam syahadat. Maksud apa tu? Dia telah ada kesedaran. Maknanya apa? Zahir dia bersama makhluk, batin dia dengan Tuhan. Ruhani dia tu sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil makam ni kain bain. Ya. Dan mengejut ia akan barang yang disuruh akan dia oleh syarak, dan menjauh ia akan barang yang punya bahagian daripadanya. Dan menjauhkan barang yang ditegak oleh syarak, mana dia tetap di atas jalan syariat. Dan memberi ia akan yang mempunyai bahagian tu bahagiannya, dan menyempurna ia akan tiap-tiap yang punya hak akan hak. Maknanya apa? Dia sendiri dia sah ataupun dia boleh menjadi sebagai seorang pemimpin. Dia panggil apa? Mursyid. Bila mursyid, dia tahulah cara-cara kaedah dia. Ya, orang yang duduk di bawah dia, peringkat-peringkat aturan zikir banyak mana dan sebagainya, itu dia akan susun, beri hak dia. Syahadat hasilnya bahawasanya makam itu dua makam. Ya, makam dari dua. Pertama dia panggil maqamul fana, iaitu memandang dan musyahadah akan yang empat perkara. Mana berlakunya fana tadi ada empat. Pertama dia panggil tauhid af'al. Ya, pertama fana dia fil af'al dipanggil. Kedua fana fil asma', iaitu mentauhidkan dia pada asma'. Dan ketiganya tauhid, iaitulah fis sifat, dipanggil fana fis sifat. Dan keempatnya tauhid az-zat, seperti yang telah disebut dulu. Mana bila tenggelam fana, apa mana? Antabdu wa azamatillah, terserlah kebesaran dan keagungan Tuhan yang Allah berikan pada hakikat di dalam kalbi insan. Ya, Tuhan apa? Tuhan tajallikan kebesaran keagungan af'al dia. Bila berlaku pentajalian, pembukaan, maka ketika itu kalbi dia menghadap kepada af'al Tuhan, maka tenggelamlah af'al makhluk, itu maksudnya. Ya, perbuatan makhluk hilang dalam dia syuhud akan perbuatan Allah Ta'ala. Tapi kalau selagi hati dia masih nampak perbuatan makhluk, maka menandakan dia belum menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, belum menghadap tepat kepada Tuhan. Yang kedua dipanggil tauhidul asma'. Mana nama? Qadir, alim, itu semua. Hayyun, tu asma', isim. Ya, la hayy illallah, la qadir illallah. Tiada yang kuasa melainkan Allah, tiada yang hidup melainkan Allah. Ya, pada hakikat. Apa makna hidup pada hakikat? Apa makna kuasa berkendak pada hakikat? Maknanya yang mutlak, itu makna dia. Mana hidup yang mutlak huwallah. Adapun hidup makhluk tidak mutlak. Hidup makhluk mutlak bermakna terlepas, tidak terikat. Adapun makhluk, hidup kita terikat. Ya, jadi di mana kita lahir, tempat mana kita lahir, apa bangsa, semua dia set. Tempat mana kita meninggal, tanah kubur mana besok kita akan masuk, semua dah siap. Ya, maknanya kita terikat. Maka kewujudan macam ni tidak ada erti pada pandangan tauhid khas. Tak ada erti. Macam kita dengan bayang kan. Ada orang kira bayang kan.
Kita pergi rumah kawan kita malam, pergi salam, dia pun jawab salam, masuklah. Berapa orang? Kita kata ada 3. Mana? Tu ada 2 belakang. Mana? Tak ada pun. Tu bayang lah. Bayang kau kira berat dah ni. Ya, ini seminggu lagi kot. Ya, bayang orang tak kira. Nampak tak bayang? Nampak. Bergerak tak bayang? Bergerak. Tapi kenapa tak kira? Dia tak ada hakikat. Sebab apa dia kata tak ada hakikat? Dia bukan ada yang sebenar. Sebab dia berkait dengan orang lain. Dia berkait dengan siapa? Dengan kita. Ni sebab kita dengan bayang, kita lah wujud sebenar. Bayang tu majal sandar je. Kita bergerak, dia bergerak. Kita diam, dia bergeram. Itulah nak mudah faham sikit antara kita dengan Tuhan. Sebab tu dikatakan wujudku bayanganmu. Tu ada satu lagu sufi kan. Wujudku bayanganku. Mana kewujudan makhluk membayangi, menunjuk akas kewujudan Allah. Jadi wujud makhluk dia panggil dalil. Bayang dia panggil dalil. Kita nampak jauh ada bayang siapa. Orang tak nampak lagi kan. Duduk perhati makin dekat bayang. Bila pam depan kita nampak, Muhammad, Umar misalnya ni. Bila nampak tuan dia, bayang kita tak pandang lah. Ada ke nampak kawan ada depan kita pandang bayang tuan? Kita tunduk, dia orang kata kau ni macam aku depan kau pandang bayang lagi. Orang tak panggil bayang lagi. Bila dah nampak terang, begitulah para arif billah. Bila terselah dia pum dalam kalbi dia nur ma'rifat, ketiga itu keperasaan pada makhluk hilanglah. Berlazatlah ia dengan Tuhannya. Itu disebut dalam kalam Allah Ta'ala kepada Nabi Daud AS, ya Daud kulli siddiqin bi falyafrah. Katakan oleh Daud kepada orang yang siddiq. Bahawa orang duduk makam siddiq, tauhid dia betul, ketiga itu dia akan rasa ni bi falyafrahu, dengan aku hendaklah mereka gembira. Ya, mereka gembira dengan Tuhan pemilik, bukan dia gembira dengan hamba Tuhan tak. Ya, itu maksud dia tu. Jadi maknanya dia pergi pada tauhidul af'al, tenggelam af'al makhluk yang muqayyad dengan dinampak af'al Tuhan yang mutlak. Dan begitu juga pada asma', ya, yang hidup sebenar dia. Ketiga, tauhid sifat. Sifat apa? Al-Qudrah, Al-Iradah, Al-Ilmu. Itu sifat. Maka bila dia nampak saja sifat Allah dengan kalbi dia dibukakan keperasaan, kebesaran, kudrat Tuhan, maka hilang kudrat makhluk. Dia nampak iradatullah, dibuka, maka hilang. Maknanya dia mematikan kudrat makhluk dalam memandang kudratillah. Dia menenggelamkan pandangan iradatul makhluk dalam iradatullah, dan seterusnya lah. Ya, itu sifat. Bila tenggelam, maknanya tinggal apa tuan? Satu. Itu dipanggil tauhid. Apa makna tauhid? Menyatukan. Wahada yuwahidu tauhidan. Peringkat awam, kita mentauhidkan, menunggalkan ketuhanan. Peringkat kedua ni, dia menunggal bukan lagi dengan menggunakan akal, tapi menggunakan apa? Musyahadah, ataupun dipanggil mukasyafah. Mengenal Tuhan bikashfin, dengan pembukaan qalbi yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza tuan. Dan ketiga, tauhid sifat. Dan keempat ni zat. Begitu jugalah, dia mentauhidkan zat yang wujud sebenar ialah dia, tunggal, dia yang menjawat jawatan ketuhanan. Ya, zat yang bersifat menjawat jawatan ketuhanan, dia tunggal, dia tak boleh berbilang. Kalau berbilang batal makna ketuhanan. Ya, sebab makna ketuhanan semua benda kena rojok ke dia, kena ikat dengan dia. Kalau dah 2, 3, maka tak keseluruhan tu takkan berlaku lah. Separuh ke sana, separuh ke sini, maka batal makna ketuhanan. Itu uraian dalam Usuluddin, dia ada kait rapat dengan tauhid am dengan tauhid khas. Ya, yang ini membawa kepada merasai keperasaan kita dalam 4 perkara: af'al, asma, sifat, wazat. Dan kedua ni adalah maqamil baqa', iaitulah 2 perkara. Yang pertama syuhudul kasrah bil wahdah, yang kedua syuhudul wahdah bil kasrah. Iaitu dia pandang yang banyak dalam yang satu. Pandang syuhud yang banyak dalam yang satu. Yang kedua, pandang yang satu dalam yang banyak. Dipusing kan. Syuhudul kasrah, bila dia syuhud akan kasrah bil wahdah, ketika dia memandang yang satu ialah Allah Ta'ala. Yang ini pula terbalik, syuhudul wahdah, dia memandang yang satu dalam ketika dia memandang yang banyak. Ya, dia pandang sebatang pokok durian, maka dia akan nampak asal dia ialah sebiji. Pokok durian yang besar tu asal dia sebiji je, biji yang dia makan kan, bukan sebiji tu, seulas, satu ulas. Ya, mana dia nampak dalam memandang sepohon kayu besar, dia akan nampak dia asal dia sebiji.
Satu lagi terbalik, dia makan buah durian, dia tengok biji ni akan jadi sebatang pokok. Jadi dia nampak sebatang pokok dalam dia menenung sebiji seulas tu. Ya, yang tadi nak dia tengok pokok nampak ulas, yang ni seulas dia tengok nampak pokok, macam itulah maksudnya. Dia tengok makhluk, maka dia nampak di sana dalam kalbi dia kebesaran keagungan Tuhan yang mentadbir. Dan bila dia syuhud pula kebesaran Tuhan, maka dia akan nampak kesan-kesan dia, itulah makhluk. Dia panggil asar. Itu dua rangkaian yang amat penting bagi kita mentauhidkan. Dan bila ni kemas, dia ada rahsia kemanisan. Dan rahsia kemanisan, kelazatan di sini. Bila dia dapat pembukaan ni, dia punya nikmat, Masya Allah. Syahdan, bermula makam baka itu. Baka mana kekal kalbi dia, terlebih mulia dan terlebih tinggi daripada fana. Fana tu tinggi dah, tapi mana banding dengan baka ni, dia lagi tinggi. Mana pengenalan ni lebih dekat. Kerana makam fana itu makam binasa. Apa binasa? Lenyap kan, hilang yang lain, dan hilang di bawah ahadiyah Allah Ta'ala. Bila dimandang setia kanallah wala syai'a ma'ah, kembali pada asal, telah ada Allah Ta'ala sedia kala wala syai'un ma'ah, tidak ada satu pun serta dia, dia tunggal. Itu dia panggil ahadiyah. Bila dia syuhud akan ahadiyah dengan tepat, kita akan tenggelam yang lain. Satu. Dan makam baka itu makam yang tetap dan kekal di dalam wahidiyah, ya, dalam wahidiyah yang esa. Ya, wahidiyah Allah Ta'ala ni dalam wahdah, jadi beza sikit. Dan lagi makam fana itu makam pandangmu bahawasanya tiada maujud hanya Allah Ta'ala. Dan makam baka itu makam pandangmu akan bahawasanya huwiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kayyumiyahnya, ya, itu dia panggil sari mana berlaku ia pada tiap-tiap zarratul wujud, dia itu qaim. Ya, semuanya qaim bihi. Ya, kalau Tuhan qaim binafsi, berdiri dengan diri dia sendiri, itu qiyamuhu binafsi. Adapun makhluk qiyamuhu bighairi, kewujudan kita, keadaan kita dengan yang lain. Siapa yang lain? Mukhassis wallah Ta'ala. Ya, tidak ada satu yang terlepas dari Tuhan. Yang bermula baka itu ialah terlebih mulia. Jadi dipandang di sini bahawasanya fana itu makam pandangmu. Pandang mana sini? Pandang basirah, mata dalam. Bahawasanya tiada maujud hanya dia. Ya, maknanya yang dirasakan fokus dia terus kepada Allah Ta'ala. Bila dia kata baka ni apa? Anta berdua azamah. Bila terselah dalam kalbi insan kebesaran Tuhan, ketiga itu tarikan dia tadi tu menyebabkan ketidakperasaan yang lain. Benda berlaku fokus. Kalau seorang kan, dia fokus betul tertarik dengan kecantikan Nabi Yusuf AS, dia tak perasan jari dia turi sampai dia pingsan pun ada. Itu mana tu sikit. Macam mana kalau dengan Tuhan? Itu lagi hebat. Dia panggil Allah Ta'ala bagi itu semua kurnia Tuhan belaka ni. Allah Ta'ala bagi dia fana, ya, sebagai mengecapkan untuk memantapkan lagi tauhid khas dia dengan Tuhan, untuk mengangkat kesedapan dia dengan Tuhan. Itu makam pandangmu bahawasanya tiada wujud hanya Allah Ta'ala. Ya, dan makam baka itu pula makam pandangmu, pandang dalam, akan bahawasanya huwiyah, mana kediaan Allah Ta'ala tu. Dia yang lain tak ada. Ada zikir kan. Wahabi dimarah. Padahal dalam Quran banyak huwallahul ladzi, dia mula dengan hu. Dan qayyumiyah, mana apa? Allah Ta'ala tu qayyum, mana yang mendirikan, yang mengawal, menjaga dia. Yang dipanggil sari, berlaku, berjalan pada tiap-tiap zarratul wujud, iaitulah qaim. Dalam tiap-tiap zarratul wujud semua makhluk ni, kita akan nampak di sana qaim, yang berdiri sebenarnya ada ialah dia yang menguruskan mana. Ya, jadi semua dia panggil apa tuan? Bentuk keperasanan. Ya, dia yang tak mau tak perasan. Itu kan jawab tuan. Di dalam pejabat kan, dia tak perasan hari itu bos datang awal kan. Jadi bos sengaja nak tengok budak-budak pekerja punya staff dia. Dia pandang dia pada atas tempat, dia tengok kan. Wah, budak ni wah kan main. Bila dia senyap, bila dia ternampak bos. Betul.
dia gurau ha. Bila nampak dia bos, automatik dia berhenti. Bos gitu. Bila bos semua berhenti. Terus berhenti, berubah. Daripada keadaan dia bergurau, berhenti. Itu pun nampak bos. Ini bukan bos, huwallah. Hati yang lala sekali beton tarik dia berlaku injizab, tertarik sam, dia berubah tu, dia berubah. Keperasanan dia penting. Tadi dia perasan bos, mengubah keadaan dia. Ya, dia tak perasan lain. Bila perasan terperanjat dia kan, begitulah. Sam dia jazbah dengan Tuhan, keadaan dia lain. Situ dia punya apa? Ketumpuan dia, kelazatan dia akan diberikan oleh Allah SWT. Sebab dia kata siddiqin, kulli siddiqin bi falyafrah. Dengan aku naklah mereka seronok. Wa bi zikri falyatana'amu, dan dengan zikrullah dia merasakan nikmat. Dan satu lagi disebut sini boleh makam ini namakan makam tajalli dan zuhur. Mana terang, tajalli tuan buka. Baru punca tu je lah. Ya Fattah, ya Wahab. Wahai Tuhan yang membuka, wahai Tuhan yang mengurniakan. Bila dibuka aja, dia bagi je, dapatlah insan terasa. Betul ulama besar di Mekah tu, Syekh Syafi'i, dia kata kita baca kitab Durun Nafis ni macam ni je lah tuan-tuan ni. Apa macam ni? Sekadar ni lah. Sebab benda ni semua rasa. Ya, rasa. Bila rasa dia tak dapat mewakili dia oleh tulisan dan oleh ibarat, dibawa lebih kurang je lah. Sebab benda rasa sedapnya satu makanan, kita tulislah, kita ucaplah, takkan dapat hakikat kecuali kita makan. Kita makan suap telan, ini hakikat sebenar. Kan, kalau kita kata sedap sungguh, berkerut dari kita cerita dia punya sedap, tak dapat kecuali dia masuk dalam mulut, dia telan. Itulah hakikat dia. Rasa, dia kena rasa. Man zak wa man lam yazuk lam yadri. Siapa rasa dia rasa, siapa tak rasa dia tak tahu. Kan? Tuan cerita dulu, tuan guru cerita lah kan kelakau. Seorang ni dia gila mikat burung. Ya. Orang suruh dia menikah dengan anak, mikat burung paling sedap. Tak ada benda paling sedap dalam dunia itu. Kali dia bernikah, dia kata, kalau aku tahu dulu dia pun nikah dia. Sebab dia tak merasa, bila dia merasa keenakan perkahwinan, bukan. Dia kata, kalau dulu aku tahu. Mana dia tahu? Dia tak rasa. Perasaan tu panggil. Bila dia ada rasa pun dia tahu, tak rasa dia tak tahu. Jadi makam dinamakan tajalli, ya. Yang pertama dia panggil apa? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ma'ah. Artinya tidak aku lihat akan suatu. Lihat pertama ni dengan mata kepala. Ya, lihat yang kedua dengan mata dalam. Ya, jaga tu. Kalau dipakai lihat kedua mata luar boleh jadi rosak iman ni. Ya. Tidak aku lihat mana dengan mata kepala luar. Akan satu melainkan aku lihat, ini mata dalam, basirah. Akan Allah itu sertanya. Ini dipanggil tauhid, apa dipanggil ni? Maka murakabah ma'iyah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Firman Allah Ta'ala ma'iyah, serta kamu. Serta macam mana? Bila lafaz serta diguna dengan makhluk, kita faham dekat kita, dia menyertai. Tapi bila guna dengan Tuhan, tak boleh pakai mana tu. Bukan makhluk tu, Tuhan duduk sebelah kita kanan ke, serta berjalan kan. Allah Ta'ala mukhalif, dia mukhalafah. Itu benteng besar ke. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tuhan tetap tak serupa dengan makhluk, zat sifat afal dia. Maka serta sini apa? Bila ilmi, dengan ilmunya. Wa taksis, wa taksir, ya wal inkishaf. Serta makna apa? Mana ada makhluk yang dia terlepas daripada penglihatan Tuhan, ada? Tak ada. Mana Tuhan dengan ilmu dia, dengan samak dia, basar dia, melihat dan mendengar, dia panggil inkishaf, nyata. Mana semua makhluk dalam maknanya kenyataan inkishaf Tuhan, dia tak lepas dalam pemerhatian dia, penglihatan dia, pendengaran dia. Kemudian dalam kudrat, taksis, iradat, mana ada makhluk yang terlepas daripada penentuan iradat. Sebelum ada makhluk, semua Tuhan dah taksis azali kan. Itu makna serta, kita pandang benda itu. Dan sampai masa dia jadikan taksir, ya, maknanya kita sentiasa dalam genggaman kuasa dia. Maka memandang benda ni, kesertaan kita dengan Allah, dengan mana keterikatan, itu satu benda yang amat besar. Dia memberikan pentajalian yang lebih memantapkan, lebih merasakan kelazatan ia dengan Tuhan ni. Yang kedua, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fihi. Jadi tidak aku lihat akan satu melainkan aku lihat Allah Ta'ala dalamnya. Mana dalam melihat satu tu pun Tuhan terjalikan. Tadi dia terjadi dalam bentuk ma'ah, kesertaan. Yang ini dalam bentuk fihi. Ya. Tu. Yang kedua, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah.
Ini ucapan Sayyidina Abu Bakar. Aku tidak lihat sesuatu melainkan aku dah lihat dia dulu. Itu maksudnya. Makna sebelum jatuh pandangan mata luar, mata dalam Sayyidina Abu Bakar dia dah sentiasa dengan Tuhannya. Itu dia panggil muraqabah, dia musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi kata, "La uzina imanu Abi Bakar bi imanil alamin larjahat imanu Abi Bakar." Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan sekalian alam, nasi lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar. Ma faddalah Abu Bakar bi kasri salawat walakin ma qarra fi batni. Tidaklah melebihkan Abu Bakar dengan banyak semayang, banyak puasa, dan itu memang dia lebih. Sayyidina Umar pernah bangun awal, tengok orang tua dia bangun awal gitu. Bangun awal, Sayyidina Abu Bakar bangun awal, lawan itu. Tapi bukan sekadar tu yang lebih, sebenar benda maqarra fi qalbi. Benda yang ada tersemat di kalbi dia, apa ni? Ini makrifat. Ya, syuhud dia dengan Tuhan sentiasa. Yang ini tidak aku lihat akan sesuatu melainkan padahal aku melihat Allah Ta'ala dahulu. Mana sebelum jatuhnya mata luar memandang, mata dalam dia sentiasa dengan waktu dikatakan isyarat makna, ya, fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamha kelipan mata, tiap-tiap nafas dia memartikan ketuhanan Allah. Dia menyaksikan kebesaran dan keagungan ketunggalan ketuhanan Tuhan dan sentiasa berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat. Dan yang keempat akhirnya, ma raaitu syai'an illa wa raaitullah ba'dah. Tidak aku lihat satu dengan mata kepala melainkan selepas tu ini kendian sikit. Dan lepas pun dia nampak. Ya, kalau sebelum, sedang sampai terlepas tak nampak juga, kosong dan. Jadi sayang, pemerhatian mata kita tadi sebenarnya boleh dapat idrak, kita boleh tangkap benda yang mahal. Tapi kita lepaskan begitu saja. Sebab apa? Dalam kita tak connect. Ya. Sebab apa connect dalam kita tak bersihkan rugi. Sebab tu cermin dia boleh connect, boleh tangkap. Bila dia bersih, maka tugas kita apa? Bersihkan kalbi. Kalbi kita tu lap. Cermin tu kita lap. Dan di dalam bilik air kan kita mandi, sabun lekat kat cermin kan. Kita nak tengok tak nampak. Bila kita lap ni, terang terus. Terang berkilat, nampak jelas. Bila jelas sedap, tak memandang sedap, terang kan. Itulah kalbi orang yang telah dibersihkan, terang, sentiasa dia nampak kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Ketika dia akan dirasakan kesedapan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya 4 perkara itu kita usahakan, dan yang paling besar kita usahakan supaya apa? Dua-dua memandang serentak. Mata luar dibuka, mata dalam juga seiring. Ya, mata luar memandang kejadian Tuhan, mata dalam memandang penjadinya, pencipta dia yang mengawal segala-gala. Kemudian dia kata, dan tapi makam ini tiada hasil yang melainkan kemudian daripada sudah hasil maka minfa, fana, dan fana fil fana itulah dipanggil baqa. Kemudian kata Syekh al-alim al-allamah ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa inna khairal anbiya. Alhamdulillah.